Ya, baik. Bersama dengan Puan Amelia binti Haji Ali. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Seperti biasa kita bertemu kembali dalam segmen Biro Mencegah Rasuah setiap hari Rabu ya. Ya. Jadi Hmm. kita ingin mengetahui tajuknya Biro Mencegah Rasuah sepanjang tahun 2021. Jadi apakah sebetulnya yang ingin disampaikan melalui tajuk kita pada pagi ini? Mungkin dapat kita serahkan kepada Yang Mulia Puan Amelia binti Haji Ali untuk mengungsikan sebagai mukadimah untuk perbincangan kita pada pagi ini. Silakan, Puan. Terima kasih Maira. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Daud Iskandar dan Mahira dan semua penonton sampai pagi tadi pada hari ini. Alhamdulillah bertemu kita ini sekali lagi dalam sesi wawancara rampai pagi bersama dengan Biro Mencegah Rasuah pada hari ini. Tanpa kita disedari sesi wawancara bersama BMR hari ini ialah edisi yang terakhir. Saya mewakili pengarah Biro Mencegah Rasuah Yang Mulia Datin Paduka Dayang Haji Suhana binti Haji Sudin dan pegawai-pegawai BMR ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rampai pagi Radio Televisyen Brunei kerana berkesediaan untuk menjemput BMR untuk sesi wawancara rampai pagi sepanjang tahunan ya. Sesi wawancara ini adalah salah satu platform bagi BMR untuk memberi pengetahuan atau pemberitaan dan perkongsian pengetahuan sedikit mengenai dengan tugas dan tanggungjawab BMR di dalam mencegah dan membenteras kesalahan rasuah dan kesalahan-kesalahan yang lain di bawah Akta Pencegahan Rasuah dalam Hukuman Jenayah dan Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah. Antara perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama juga adalah kuasa BMR di dalam penyiasatan dan turut diberikan dan dikongsikan kepada penonton ialah hubungan antarabangsa, kerjasama dua hala dan berbagai hala di dalam mencegah dan membenteras rasuah. Ya, baik, itu dia pengenalannya, penjelasannya cukup jelas juga. Terima kasih Puan ya kerana telah berkongsi informasi dan seperti yang dinyatakan oleh Puan tadi ini merupakan episod terakhir ya kita bagi tahun 2021 ini. Baik, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui, bolehkah kita mengetahui apa yang resep apa yang telah dikongsikan sepanjang sesi wawancara BMR bersama Rampai Pagi. Ya. Okey, terima kasih. Sama. Okey, BMR sebagai sebuah agensi penguatkuasa undang-undang yang diamanahkan untuk menjalankan siasatan ke atas kesalahan-kesalahan yang terkandung di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 juga mempunyai tanggungjawab atau tugas dalam mencegah rasuah seperti mana yang terkandung di bawah bab 4A, C, D, E, F dan juga G. Secara ringkasnya saja kalian, di dalam mencegah rasuah ini, BMR diberi amanah untuk memeriksa amalan sistem dan prosedur badan-badan awam bagi memudahkan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah, menasihati dan membantu mana-mana orang mengenai cara-cara bagaimana rasuah itu boleh dihapuskan. Menasihati ketua-ketua badan awam mengenai perubahan di dalam amalan, sistem dan prosedur untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah, mendidik orang ramai untuk mencegah rasuah dan mendapatkan serta menggalakkan orang ramai di dalam membenteras rasuah. Jadi antara kesalahan-kesalahan yang terdapat di bawah Akta Pencegahan Rasuah adalah seperti berikut. Secara ringkasnya, menerima atau meminta suapan, memberi atau menawarkan atau menjanjikan suapan, menghadapkan dokumen atau tuntutan yang mengandungi keterangan yang tidak benar, penjawat awam yang memiliki harta yang tidak terjelas, menggunakan wang atau dana hasil kerajaan untuk kepentingan diri sendiri, penyalahgunaan maklumat ataupun informasi yang diperolehi semasa menjalankan tugas, kesalahan memberi layanan keutamaan yang tidak wajar, menggunakan keuntungan peribadi yang bercanggah dengan tugas-tugas seseorang itu,
Dan seterusnya itu kesalahan salah laku yang dilakukan oleh penjawat awam dan juga cuai dalam melaksanakan kewajipan. Di sini saya ingin mengingatkan kepada penonton akan hukuman jika seseorang itu disabitkan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 ialah denda sebanyak RM30,000 dan pemenjaraan selama 7 tahun. Dan juga ingin saya kongsikan juga lah bersama penonton pada pagi ini, jika seseorang itu disabitkan suatu kesalahan di bawah bab 5 atau 6 Akta Pencegahan Rasuah, dan jika transaksi yang berkaitan dengan kesalahan itu adalah kontrak ataupun cadangan untuk kontrak dengan mana-mana badan awam, seseorang itu boleh disabitkan dengan denda sebanyak RM30 dan pemenjaraan selama 10 tahun. Instead of 7 tahun, ini dinaikkan selama 10 tahun. Jadi kesalahan-kesalahan yang lain yang telah pun dikongsikan ataupun topik-topik yang telah pun dikongsikan sepanjang tahun ini adalah kesalahan di bawah perintah mendapatkan kembali aset jenayah. So antara kesalahan di bawah perintah mendapatkan kembali aset jenayah ini adalah seperti berikut. Jika seseorang itu melakukan kesalahan pembersihan ataupun pengubahan wang haram yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam transaksi yang melibatkan wang atau harta benda yang merupakan dari hasil jenayah. Seorang itu menukar ataupun memperoleh, menggunakan ataupun yang memindahkan wang hasil dari hasil jenayah, dan seterusnya seseorang itu yang menukar ataupun memindahkan wang atau harta yang diperoleh dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul keharaman wang itu. So jadi jika seseorang ini melakukan kesalahan di bawah perintah mendapat kembali aset jenayah ini, ia boleh disabitkan denda tidak melebihi RM500,000 dan pemenjaraan, dan dalam kes pertubuhan perbadanan tidak melebihi RM1 juta. Ya, Alhamdulillah. Jadi, Puan, boleh mengkongsikan kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah untuk sepanjang tahun ini? Okey, terima kasih Mahira. Sesuai dengan topik kita ini pada pagi ini, BMR sepanjang tahun 2021, saya akan kongsikan sedikit kes-kes yang dihadapkan dan didengarkan di mahkamah pada tahun ini. Kes yang pertama yang melibatkan seorang warga negara asing yang telah didapati bersalah bagi kesalahan menawarkan wang rasuah kepada pegawai penguatkuasa undang-undang. Secara ringkasnya, tertuduhannya menghadapi 2 pertuduhan kerana menawarkan wang rasuah sebanyak RM200 sebagai dorongan untuk menghalang pegawai tersebut untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya. Pertuduhan yang kedua ialah ia cuba menawarkan rasuah sebanyak RM500 kepada pegawai penyiasat untuk tidak menjalankan siasatan terhadapnya. Tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 12 bulan bagi setiap pertuduhan dan dijalankan serentak bermula pada tarikh hukuman disabitkan. Jadi kes yang kedua iaitu kes rayuan. Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan yang melibatkan keputusan kes pecah amanah dan pembersihan wang haram. Pada 6 Julai 2021, Mahkamah Rayuan menaikkan tempoh pemenjaraan bagi perayu pertama dari 10 tahun ke 15 tahun pemenjaraan, manakala perayu kedua dinaikkan tempoh pemenjaraan dari 5 tahun ke 7 tahun dan 6 bulan pemenjaraan. Seterusnya, kes yang ketiga, seorang warga negara asing yang bekerja sebagai ejen pemunggah. Ia dihadapkan ke mahkamah tahun ini atas tuduhan secara tidak jujur cuba memberikan wang rasuah kepada pegawai pemeriksa kastam berjumlah RM200 sebagai dorongan atau imbalan untuk melepaskan diri dari pelanggaran yang berkaitan dengan pengisytiharan kastam.
Dan kes yang seterusnya, kes yang melibatkan seorang penjawat awam yang didakwa di bawah bab 6A Akta Pencegahan Rasuah kerana ia menerima suapan sebanyak RM1,000 daripada penyelia kontraktor sebagai dorongan atau ganjaran untuk mempercepatkan kerja-kerja proses pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor bagi projek di sebuah kementerian. Jadi penyelia kontraktor tersebut juga didakwa bersama kerana ia memberi suapan sebanyak RM1,000 kepada penjawat awam berkenaan di bawah bab 6B Akta Pencegahan Rasuah. Pertuduhan alternatif juga dihadapkan terhadap penjawat awam ini di bawah bab 165 Kanun Hukuman Jenayah, iaitu kesalahan di mana seorang penjawat awam memperoleh sesuatu yang berharga, iaitu wang berjumlah RM1,000 yang berkaitan dengan tugasnya, iaitu proses pembayaran. Begitu juga penyelia kontraktor tersebut. Ia sama juga, ia menghadapi pertuduhan alternatif bagi kesalahan bersubahat dengan penjawat awam tersebut dengan memberinya RM1,000 untuk mempercepatkan proses pembayaran. Satu kesalahan di bawah bab 165 yang dibaca bersama bab 109 Kanun Hukuman Jenayah. Jadi semasa sebutan kes tersebut, kedua-dua defendant ini mengaku tidak bersalah ke atas pertuduhan-pertuduhan tersebut dan perbicaraan kes ini akan didengarkan pada awal tahun hadapan. Kes yang kelima, barangkali kita ni ada masa untuk Ya, masa lagi. silakan. Silakan. ya. Okey. So, kes yang seterusnya, bekas pegawai di syarikat oil dan gas dihadapkan ke mahkamah bagi kesalahan percubaan untuk mendapatkan suapan sebanyak RM8,000 daripada pengarah urusan sebuah syarikat sebagai dorongan untuk menghasilkan penilaian yang diluluskan bagi syarikat tersebut. Jadi semasa sebutan kes ini, defendant tidak mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut dan mahkamah telah menetapkan perbicaraan pada tahun hadapan. Kes yang seterusnya, keputusan perbicaraan kesalahan di bawah bab 6C, iaitu kesalahan mengemukakan 6 borang permohonan yang mengandungi keterangan yang tidak benar atau palsu kepada kerani pendaftaran di bahagian kad pengenalan pintar Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Setelah perbicaraan, mahkamah mendapati pihak pendakwaan telah membuktikan kes tanpa keraguan munasabah terhadap 4 pertuduhan dan mahkamah membebaskan 2 pertuduhan di bawah bab 6C ini kerana saksi penting bagi 2 pertuduhan tidak dapat memberi keterangan kerana telah meninggalkan negara Brunei Darussalam. Baik. Ya. Dan untuk seterusnya Puan, kita ingin mengetahui juga. Jadi umum mengetahui Puan, negara telah dilanda gelombang kedua itu COVID-19, iaitu pada pertengahan tahun ini Jadi adakah BMR masih menjalankan siasatan dan juga pencegahan rasuah seperti biasa? Kita ingin mengetahui ini. Mungkin sebagai pencerahannya dapat Puan jelaskan. Silakan. Okey. Semasa negara dilanda gelombang kedua jangkitan COVID-19, BMR sebagai agensi penguatkuasa undang-undang masih lagi menjalankan pencegahan dan juga penyiasatan seperti biasa dengan berpandukan SOP yang telah pun ditetapkan dengan mengambil kira nasihat dari Kementerian Kesihatan. Jadi saya kongsikan sedikitlah bagi tangkapan, kita tertuduh akan dibawa untuk menjalani ujian swab PCR dan sementara menunggu keputusan ujian swab itu, tertuduh akan dibawa bagi pengasingan diri di SEA Games Village. Setelah hasil keputusan swab COVID didapati negatif, tertuduh itu barutah ia dibawa ke pejabat BMR untuk siasatan dijalankan dan seterusnya dihadapkan di hadapan mahkamah magistrate secara dalam talian di premis BMR seperti yang dibenarkan di bawah bab 7A Akta Mahkamah Rendah. Jadi bagi pencegahan juga, walaupun negara dilanda
gelombang kedua jangkitan wabak COVID-19 ini, BMR melalui bahagian integriti telah menyusun, merancang dan melaksanakan pelbagai pendekatan ataupun langkah pencegahan rasuah dengan menggunakan kaedah online. Dan juga seperti pada hari ini menerusi wawancara melalui telefon. So langkah-langkah ini dilaksanakan untuk terus mencapai visi BMR, iaitu menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang bebas dari rasuah. Ya, Puan. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan apakah antara aktiviti-aktiviti yang lain yang dilaksanakan ataupun diselenggarakan untuk sepanjang tahun 2021 ini, Puan? Okey, terima kasih Mahira. Okey, pada 30 November 2021, BMR telah mengadakan mesyuarat ketua-ketua agensi anti rasuah ASEAN PAG kali ke-17. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Pengarah Biro Mencegah Rasuah Yang Mulia Datin Paduka Dayang Haja Suhana binti Haji Sudin dan diadakan secara virtual. Mesyuarat ini telah dirasmikan dengan ucap pertama dari Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam melalui rakaman video. Okey, so dalam mesyuarat tersebut, negara-negara anggota telah meneliti dan menerima pakai draft memorandum persefahaman dalam kerjasama pencegahan dan pembenterasan rasuah. Dalam mesyuarat itu juga, mesyuarat meneliti terma rujukan atau Terms of Reference ASEAN PAG dan Pelan Tindakan ASEAN PAG mengenai hala tuju dan arah strategik dalam mencapai dan menyokong penubuhan dan objektif ASEAN PAG tersebut. Sebelum menutup tirai tahun 2021 ini, BMR juga telah mengadakan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Antara program yang telah pun diadakan ialah membaca surah Yasin, tahlil dan juga doa selamat sempena mengingati Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang disambut pada 9 Disember setiap tahun. Ya, Puan, mungkin itu adalah yang dapat dikongsikan ya. Kita tadi memaparkan Ya, titah putusan Kebahadulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ya, itu adalah sempena menyambut tahun Masih 2008. Mungkin Mahira, okey, sebelum mengakhiri sesi wawancara bersama BMR pada tahun ini okay, saya ingin mengongsikan titah perutusan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut tahun Masihi 2008 seperti yang tertera di skrin tadi, iaitu jangan anggap rasuah kecil, tidak mengapa, tetapi ingatlah akan risikonya kecil atau besar, sedikit atau banyak adalah sama-sama bernama penyakit yang boleh menjejaskan negara. Negara yang karam dengan rasuah adalah negara yang malang. Apabila kita bersih dengan rasuah, Allah pasti memberkati kita dan negara, kerana bukankah Allah telah mengisytiharkan perang terhadap rasuah itu sehingga barang siapa yang memberi atau menerimanya, orang itu akan dicampak ke neraka. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada orang ramai agar tampil memberi maklumat atau informasi mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Identiti pemberi maklumat atau pengadu adalah dirahsiakan dan ini selaras dengan bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pemberi maklumat boleh memberi maklumat dengan pelbagai cara, iaitu datang ke pejabat BMR atau membuat panggilan telefon, menghantar email atau WhatsApp. Ada tertera di dalam skrin pada masa ini kalian segala details BMR. Jadi informasi yang diperlukan ialah seperti nama, jawatan orang yang terlibat dalam kesalahan rasuah, jenis suapan, kalau ada saksi dan juga segala dokumen-dokumennya.
Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Demikian tadi kita mengetahui beberapa aktiviti, beberapa kesalahan-kesalahan dan juga beberapa kes yang telah pun dikongsikan untuk sepanjang tahun 2021 dan ini adalah kali terakhir ya, untuk segmen Biro Mencegah Rasuah. Untuk segmennya kali ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi yang telah dikongsikan untuk sepanjang tahun ini telah pun memberikan manfaat kepada penonton kita, dan kita mewakili daripada rancangan Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah pun memberikan sumbangan maklumat dan juga informasi yang berguna ya, yang disalurkan melalui Rampai Pagi kepada penonton-penonton kita ni di luar. Betapa pentingnya untuk kita ni mencegah aktiviti-aktiviti rasuah ini daripada jabatan Biro Mencegah Rasuah ini adalah sebagai salah satu tempat ya. Betul. Ataupun platform untuk kita ni sama-sama mencegah penularan aktiviti-aktiviti rasuah ini. Ya, baik. Sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada Puan Amiria binti Haji Ali, merupakan wakil dan juga penyiasat khas kanan Ketua Bahagian Perundangan Biro Mencegah Rasuah. Terima kasih Puan ya, dan kami tidak lupa mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 ya untuk Puan dan juga semua warga Biro Mencegah Rasuah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.